الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ismail. Pendaftaran saya 17 DIB 21F 1065. Pada kali ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan iaitu berkaitan dengan zakat pertanian. Pengenalan. Zakat pertanian merupakan salah satu daripada jenis harta yang diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Di Malaysia, dari segi pengamalannya, hanya padi sahaja yang dikenakan zakat pertanian, iaitu berdasarkan kepada pandangan mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab rasmi dan utama di Malaysia. Kemudian kita tengok pula kepada syarat wajib zakat. Yang pertama iaitu cukup nisab, iaitu nisab bererti kadar minimum tertentu yang menyebabkan sesuatu harta dikenakan zakat. Terdapat dua aliran yang berbeza mengenai syarat nisab ke atas zakat pertanian. Yang kedua pula ialah melebihi keperluan asas. Mazhab Hanafi menambah syarat melebihi keperluan asas dalam pengiraan zakat. Syarat ini tidak dikemukakan oleh mazhab yang lain. Mereka memberikan definisi keperluan asas, iaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, senjata untuk mempertahankan diri atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh daripada panas dan dingin, atau keperluan utama seperti hutang. Yang ketiga pula ialah hutang. Mazhab Syafi'i tidak mensyariatkan zakat hasil pertanian bebas dari hutang, tetapi ia hanya dibangkitkan oleh fuqaha mazhab lain yang secara umumnya menerima syarat bebas dari hutang dalam mewajibkan zakat pertanian. Kemudian kita lihat kepada dalil pensyariatan zakat. Dalilnya iaitu dari surah At-Taubah ayat 1 sehingga, yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kadar nisab zakat, iaitu kadar nisab zakat sawit. Pada asalnya sawit tidak ada kewajipan zakat kepadanya, akan tetapi jika seseorang menjual kelapa sawit, kemudian hasil jualannya itu mencapai nisab, iaitu 85 gram emas atau 595 gram perak, kemudian hasil penjualan sawit itu dia simpan selama setahun, maka dia wajib keluarkan zakat sebanyak 85 gram emas ataupun 595 gram perak. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Mubin bin Kamal Effendi. Nombor matrik saya ialah 17DIB21F1071. Saya akan meneruskan dengan pengenalan zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu daripada jenis harta yang diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Di Malaysia, dari segi pengalamannya, hanya padi sahaja yang dikenakan zakat pertanian, iaitu berdasarkan kepada pandangan mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab rasmi dan utama di Malaysia. Manakala tanaman-tanaman lain seperti kelapa sawit, koko, getah dan buah-buahan tidak dikenakan zakat pertanian. Berdasarkan kepada amalan taksiran zakat padi di Malaysia yang diletakkan di bawah bidang kuasa negeri, maka terdapat kaedah taksiran yang berbeza antara negeri-negeri. Seterusnya, syarat kewajipan zakat. Yang pertama ialah cukup nisab, yang kedua ialah melebihi keperluan asas, dan yang ketiga ialah hutang. Seterusnya saya akan teruskan dengan nisab.
Nisab bererti kadar minimum tertentu yang menyebabkan sesuatu harta dikenakan zakat. Terdapat dua aliran yang berbeza mengenai syarat nisab ke atas zakat pertanian. Aliran pertama yang dipelopori oleh Abu Hanifah tidak mensyaratkan nisab pada zakat pertanian. Beliau berpendapat bahawa banyak atau sedikitnya hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakat sebanyak 10%. Menurut Al-Qaradawi, pandangan yang mensyaratkan nisab bagi hasil tanaman adalah lebih kuat kerana menurut beliau hakikat zakat adalah dikenakan ke atas orang yang kaya dan nisab adalah aras minimum untuk penentuan kekayaan seseorang. Oleh itu, nisab merupakan syarat bagi semua kategori harta yang dikenakan zakat. Seterusnya, kaedah pembayaran zakat pertanian. Tanam-tanaman yang cukup nisabnya hendaklah dibayar zakatnya mengikut peratus penghasilan. Kadar peratus pembayarannya bergantung kepada cara-cara penghasilannya. Tanaman yang diusahakan dengan menggunakan tenaga manusia atau lainnya seperti binatang dan jentera atau dengan perbelanjaan yang banyak, maka kadar zakatnya ialah 5% atau 1/20. Manakala tanaman yang hanya bergantung kepada jirusan air hujan atau hidup dengan aliran sungai atau parit, maka kadar zakatnya ialah 10% atau 1/10. Kaedah ini bersumberkan hadis sahih riwayat Jabir radhiyallahu an yang dijirus oleh sungai dan hujan 10% dijirus dengan unta 5%. Hadis riwayat Muslim. Manakala bagi tanam-tanaman yang menggunakan kedua-dua cara di atas, maka telah ditetapkan kadar alternatif sebanyak 7.5%. Kesimpulannya, terdapat pelbagai pandangan sarjana Islam berkenaan isu-isu fiqh semasa berkaitan zakat pertanian. Beberapa isu utama yang diketengahkan iaitu pertama, penilaian nisab zakat pertanian yang perlu dilakukan mengikut harga semasa padi seperti mana penilaian nisab semasa terhadap zakat harta lain seperti perniagaan dan pendapatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Zana binti Muhammad Asri bernombor metrik 17 DIB 21F1029 ingin membantahkan tentang zakat pertanian padi sawah dalam konteks undang-undang syariah di Malaysia. Pengenalan. Zakat pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh umat Islam, sama ada dalam bentuk benih atau buah-buahan dengan syarat-syarat yang tertentu. Bagi negara Malaysia, bijiran yang ditanam dan dikeluarkan zakat ialah padi. Hasil pertanian seperti kelapa sawit, kopi, sayur-sayuran dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika diperniagakan, ia dikenakan zakat perniagaan. Dalil wajib zakat perniagaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kadar wajib berzakat. Kadar wajib berzakat 5% atau 1/20 bagi tanaman yang diusahakan menggunakan keperluan dan kos seperti jentera dan saliran. 10% atau 1/10 bagi tanaman yang diusahakan dengan bergantung kepada jirusan air hujan atau yang hidup dengan aliran air sungai semata-mata. Penutup. Kesimpulannya, tanah adalah salah satu nikmat terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah diamanahkan kepada umat manusia untuk menjadikannya subur serta menghasilkan tanam-tanaman dan buah-buahan. Sesungguhnya, semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas muka bumi ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya datang dari manusia. Allah mengarahkan manusia untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Maka sudah tentulah umat Islam yang beriman menunaikannya dengan mengeluarkan zakat dari sebahagian dari hasil tanam-tanaman mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina binti Zarul Nizam, memegang kad metrik 17 DIP 21F1031, ingin membentangkan tentang zakat pertanian, padi dan sawit. Definisi dan syarat-syarat wajib zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat hasil tanaman yang diusulkan oleh orang Islam dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan dengan syarat-syarat yang tertentu. Antara syarat-syarat wajib zakat pertanian, yang pertama, perlulah Islam, yang kedua, perlulah sempurna milik, yang ketiga, perlulah merdeka, keempat, cukup nisab dan biji-bijian dan buah-buahan yang ditanam oleh manusia. Nisab haul bagi zakat pertanian
Nisab zakat pertanian ialah bersamaan dengan 5 ausuk bersamaan dengan 363 gantang di Malaysia dan kewajipannya tanpa perlu menunggu setahun dan diikuti apabila tiba waktu menuainya. Ada 3 kadar bagi zakat pertanian. Yang pertama ialah 5%, iaitu hasil tanaman diusahakan menggunakan peralatan jentera atau binatang. Yang kedua ialah 10%, iaitu hasil tanaman hanya menggunakan air hujan sepenuhnya. Dan yang ketiga 7.5%, di mana hasil tanaman menggunakan kedua-duanya di atas. Secara amnya, keadaan di negara Malaysia tanaman padi adalah makanan asasi yang diusahakan, maka kadar zakatnya ialah 7.5% dan nisab zakat tanaman padi ialah 363 gantang yang bersamaan dengan 1,300 kg dan ianya sama dengan kadar pengiraan untuk kelapa sawit. Kaedah pengiraan zakat mengikut fatwa dan keputusan syariah. Formula asasnya sama dengan hasil tuaian padi darab dengan harga semasa padi, ditolakkan dengan kos tanah padi dan didarabkan dengan 5%, dan kita akan dapat zakat padi yang wajib dikeluarkan. Okey, sebagai contoh, hasil tuaian contohnya 5,000 kg didarab dengan RM1.20, iaitu harga minimum padi, dan kita akan dapat 6,000. Maka 6,000 tu kita akan tolakkan dengan 1,000. 1,000 tu di mana tolak kos tanaman. So kita akan dapat bagi bersih ialah 5,000, di mana melebihi nisab, iaitu nilai nisab ialah RM1,567.20. Maka jumlah kadar zakat RM5,000 didarabkan dengan 5%, maka kita akan dapat 250. Akhir sekali, sebagai penutup, zakat ini merupakan kewajipan kepada semua umat Islam bagi membuang sifat kedekut dan bakhil dan diri seorang itu, dan juga dapat mengurangkan beban umat Islam yang tidak berkemampuan dengan bersedekah kepada lembaga zakat, iaitu Baitul Mal.